अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi SAW berkata kepada Jibril alaihi salam, sebutlah kepadaku sifat neraka. Jawab Jibril, ya Muhammad, api neraka itu hitam gelap. Ada andaikan sebesar lubang jarum jatuh di bumi, nescaya terbakar semua yang di permukaan bumi ini. Dan andaikan baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati semua penduduk bumi kerana sangat basi baunya. Dan andaikan setitis dari zakum ditaruh di bumi, nescaya akan merosak makanan penduduk bumi semuanya. Dan andaikan satu malaikat dari yang 19 itu turun ke bumi, nescaya akan mati semua penduduk bumi kerana huduhnya bentuknya. Dan andaikan satu pergelangan dari rantai yang di dalam Al-Quran itu jatuh ke bumi, nescaya akan menembus ke dalam 7 petala bumi dan tidak dapat tinggal. Maka Nabi SAW berkata, jadi setelah Nabi tanya Jibril alaihissalam sifat neraka, ini antara sifat saja. Jadi Jibril pun ceritalah keadaan neraka tu macam mana. Jadi bila dah habis cerita, maka Nabi bersabda, cukuplah hai Jibril. Jadi Jibrilnya nak cerita lagi. Dan cerita sifat neraka ni kita dah belajar, kita dah baca dah sebelum ini. Memang banyak cerita dia, bukan setakat ni saja. Cuma bila sampai di sini, Nabi itu minta kepada Jibril, cukuplah, dia kata. Maka Nabi SAW lalu menangislah Nabi SAW dan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi SAW berkata, jadi dua-dua menangis. Malaikat Jibril pun menangis, Nabi pun menangis. Dan Nabi SAW bersabda, wahai Jibril, engkau menangis padahal sedemikian kedudukanmu di sisi Allah. Jadi Nabi pun kata, dia kata, kalau aku menangis ni aku manusia. Manusia ni ialah ada kalanya betul lah, maknanya Nabi tu maksum. Orang panggil terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Tapi atas nama manusia ni, Nabi ni dia pemimpin kepada manusia yang lain. Dia teringat dia ni manusia, macam dia ni pun ada buat salah juga. Belah Tuhan dia tak ada apa, dan dia pula fikir umat dia hak lain tu, manusia hak dia pimpin tu, kita lah termasuk kita, buat salah. Engkau ni pula tak buat salah. Yaf'aluna ma tu'marun, kamu buat apa yang disuruh. La ya'suna ma amarallah, kamu tak pernah bangkang hak Tuhan suruh. Itu sifat malaikat. Jadi kalau setara aku manusia dengan umat aku yang ada buat salah ini, kan, Nabi okey, maknanya umat aku ini yang buat salah ni, macam mana jika dibandingkan dengan engkau yang tak buat salah tu boleh menangis? Maka aku sebagai manusia dengan umatku yang aku pimpin ini sebagai manusia yang banyak buat salah, macam mana keadaan dia tu? Itu Nabi nak cerita. Jadi kalau engkau boleh menangis, kalau aku menangis tak apa. Engkau yang menangis tu pelik sikit.
Jadi di sini dia seolah macam Nabi nak cungkil daripada malaikat. Pasal apa engkau boleh menangis? Engkau tak buat salah. Kalau kami geng-geng manusia ni menangis, menasabah sebab ada buat salah, tapi engkau tak buat salah. Jawab Jibril, ya Muhammad, apakah yang dapat menjamin keamananku meskipun aku sedemikian dekat kepada Allah? Bila Allah akan merubahnya atau diuji sebagaimana Harut dan Marut dan iblis yang terkutuk itu. Ini geng jahat belaka, Harut Marut, iblis ni. Demikianlah keadaan Jibril dengan kedudukannya di sisi Tuhan. Ia menangis kerana takut kepada Allah. Maka bagaimana tidak akan menangis orang yang berbuat maksiat? Kerana itu jangan tertipu oleh hidup, kekuatan dan kesihatanmu. Ketahuilah bahawa dunia ini akan lenyap sedang seksanya lama dan pedih. Hari-hari benar daripada zina, hati-hati benar daripada zina, kerana ia menyebabkan murka Allah. Itu dia punya nak cerita dia. Dan zina yang sangat berat ialah yang terus menerus, iaitu jika mencerai isterinya dan tidak mengerti bahawa ia tetap berkumpul dalam keadaan haram, dan tidak mahu bertanya atau mengakui kerana malu pada orang, tetapi ia tidak takut malu di hari akhirat, pada hari di mana akan terbuka semua rahsia. Kerana itu jagalah dirimu daripada zina, sebab tidak akan kuat menerima hukuman seksa Allah. Dan segeralah bertaubat selama masih ada kesempatan untuk diterima oleh Allah. Sebab bila telah mati, maka tidak akan berguna sesal kemudian. Dan Allah telah memuji orang-orang yang dapat menjaga kemaluannya dari yang haram, seperti dalam ayat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri atau budak sahaya, maka mereka tidak tercela. Maka siapa yang menghendaki lebih daripada itu, buat zina, maka mereka melampaui batas. Baik, jadi cerita Jibrilnya akhir sekali dia cerita, wahai Muhammad, dia kata hati-hati dengan zina, sebab Tuhan marah sangat pada zina. Dan ada satu ayat yang disebut sini, zina yang paling berat, dia kata yang terus menerus. Jadi hak ni lah yang kita nak belajar sangat, bab-bab nikah kahwin ni, zina yang terus menerus. Macam mana? Iaitu yang cerai isteri dia tidak mengerti bahawa ia tetap berkumpul dalam keadaan haram. Perceraian berlaku antara isteri, lepas tu dia berasa macam tak bercerai. Ini banyak berlaku, jenis cerai isteri kadang-kadang jenis orang panggil main mudah, ataupun buat mudah dengan perceraian. Cerai bini, lepas tu okey lah, kalau dia bersetubuh lagi lepas pada tu okey. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada pandangan kata bila nak merujuk kena lafaz aku rujuk balik dengan kau, tetapi ada juga pandangan yang kata persetubuhan itu adalah rujuk. Lepas cerai, seminggu dua ataupun 2, 3, 4 hari rasa mikir tak cerdik pula aku cerai bini aku, anak dah 6, nak jumpa anak payah, nak pula hak jenis apa dia, hak ikut undang-undang perceraian. Hak jenis tak mikir panjang ni tuan-tuan, dia tak ada fikir nak rojok-rojok ni, dia tak ikut undang-undang. Maksudnya apa dia? Dia cerai bini dia, dia halau bini dia balik momok dia, momok bini lah. Itu tak ikut undang-undang tu. Cerai bini ni kena ingat, cerai bini 3 bulan 10 hari, lebih kurang 3 bulan 10 hari tu, dia kena duduk rumah kita. Kok kita nak lari pun kita sebenarnya orang lelaki, kalau berasa nak lari lah, tapi dari sudut undang-undangnya pula tak perlu lari. Bercerai kali pertama, duduklah satu rumah, duduk lain-lain bilik.
Dah awak menceraikan bini awak, awak tidur luar sofa. Cuba buat lagu tu. Kalau buat lagu tu, itu yang bagi mikir panjang. Bodoh betul. Aku cerai dia, aku tanggung makan minum dia, rumah pun dia duduk, cuma aku tak boleh buat apa-apa. Itu satu je, tak boleh setubuh. Lepas tu aku pula, dia tidur dalam bilik. Kalau dalam bilik tu ada aircon, sejuklah dia. Duduk di sofa pula tak ada aircon, panas aku. 2-3 hari mari mikir bodoh ya tak cerdik. Bila mari tak cerdik, itulah yang mari satu perasaan refer balik. Refer tu maknanya rojak. Bila rojak, settle masalah. Hak Tuhan nak pun hak tu lah. Tuhan bukan nak bercerai, sebab tu dia ada tempo bertenang, dia panggil cooling period. Tempo bertenang. Jadi tempo bertenang 3 bulan. Kalau nak kata 3 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari lah. Tapi dia ada suci dia tu yang payah tu. Nak kata 3 bulan 10 hari tak juga kadang-kadang pun. Jadi 3 bulan, katalah 3 bulan, kita ambil contoh 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan tu, kalau tak mau kata orang tak mau refer juga, rojak juga, memang masalah besar lah tu. Maknanya suaminya cerai bini, 3 bulan tu lebih kurang dalam masa 3 bulan duduk di rumah sama dengan isteri, tak boleh buat apa-apa, kena beli lauk kan. Kalau dia jenis tak kerja, isteri tak kerja, kita kena beli lauk ke dia, beli makan minum ke dia, hantar. Bukan hantar lah, maknanya beli, hantar, bagi ke rumah. Kita pergi cari makan kerja, malam balik tidur tempat panas. Seminggu tak jalan, suami puas mikir, rasa rugi, tapi tak lagi juga. Maknanya di sini mungkin pergi kepada 2 minggu, tak jadi juga. 3, tak ada perasaan nak berbaik. 4 minggu tak mari juga, wah fikir. Isteri pula degil juga, tak adalah mari punjuk dia, jelah kita duduk sekali kan. Kalau lepas dah tu lepas lah. Isteri pun tak ada mari jumpa suami mungkin lah, maknanya mari mikir, sebab dia suami ni di mana boleh duduk seorang kan. Duduk pula tengok isteri masa tu tak ada perlu pakai tudung kan. Dia tak perlu pakai tudung, pergi masak hidang pada suami kan. Cerai dah ni, cuma tak tidur sekali, tu je tak boleh. Suami kata tak apalah, aku tak payah, aku nak beli makan, engkau duduk rumah ni selama tempoh edah ni, makan minum tak payah kan, aku pun balik tidur je kan. Mungkin tahan sikit. Tapi kalau jenis balik duduk sekali, tapi duduk kata orang tidak duduk sebilik, time tidur duduk asing, mungkin tengok TV sekali. Sampai 5 minggu, 6 minggu, 2 bulan tak terbuka juga hati suami. Isteri pun memang kira orang panggil mati awal dah, tak nak mikir bab rojak lah. Akhir sekali sampai dah 3 bulan maksimum, dah 3 bulan 10 hari ke apa benda, maka suami pun fikir tak ada jalan. Isteri pun degil, tak ada menari mujuk. Suami pun fikir isteri dia memang gini teruk sangat. Maknanya kalau dah habis edah tak rojak juga, maknanya memang tak boleh nak buat dah tu, tak boleh nak bersama dah. Kalau kita dah berceraian pula, berlaku dalam situasi ikut undang-undang, duduk sekali, bagi makan minum, bagi tempat tinggal pada isteri, sampai habis edah tu tak terbuka hati, dua-dua tak terbuka hati, maknanya confirm memang awak patut berpisah Ibarat kata kalau gigi sakit sangat, doktor cek tanya apa, sakit 2, 3, 4 kali mari sakit, cabut habis. Walaupun begitu boleh kahwin pula, tapi kena akad baru lah. Kok menyesal pada tu ke apa benda, akad baru. Jadi bila dah habis dah ataupun tak habis dah, rojak, lepas rojak tu bercerai balik sampai 3 kali. Jenis bercerai ni ada satu kes, saya ada satu kes, ikut pandangan saya lah, saya kata dah habis dah 3, saya kata
Kan, dengan lafaz dia, saya tanya betul lafaz dia masa cerai tu nak marah ke apa? Dia kata tenang, dia kata. Cukup 3. Tapi tak tahulah dia lepas ke yang ketiga tu dia mari perasaan sayang, kesian pada bini dia. Maka dia pun report pada pejabat agama. Saya kata gini, saya kata report pada pejabat agama ni gini, ikut cerita awak kan. Awak cerita macam gaya baru 2 kali berpisah dengan isteri, maka mahkamah akan ikut hukum 2 kali lah. Sebab dia mari perasaan sayang pada isteri dia tu. Bila dia kata nak pergi refer pada pejabat agama, saya kata budak ni boleh jadi dia ni berasa sayang pada bini dia. Saya tanya-tanya memang betul. Jadi seolah-olah dia naknya mahkamah tu menjatuhkan satu hukuman bahawasanya dia punya talak dia tu, cerai dia tu hanya baru berlaku 2. Sedangkan kalau dia cerita tu, saya tanya betul-betul, cerita satu-satu, benda tu dah jatuh 3 lah. Saya kata pergi mahkamah ni bukannya jenis awak panggil nak selesai masalah yang betul-betul. Saya kata kalau cerita macam ni mesti ada benda yang awak nak, kata sebalik tu. Memang betul dia pergi mahkamah, saya tak tahulah dia cerita lagu mana. Mahkamah kata baru jatuh 2, tak jatuh yang ketiga. Saya kata, saya beritahu keluarga dia, saya kata saya takutlah maknanya benda ni kan. Benda ni takut orang panggil yalah ini macam ni. Dah berpisah, cerai. Tetapi masih terus menerus berkumpul dalam situasi haram. Ini dia. Jadi yang kita takut yang ini. Jadi malaikat Jibril kata hak paling berat zina, dia kata terus menerus sampai melahirkan anak apa benda, tapi dalam keadaan berzina. Pasal apa? Confused dari sudut perceraian, isu perceraian. Cuma di sana dia ada, saya ambil sikit masa sikit. Ada satu problem tentang cerai dah bini, di rumah, pergi pejabat qadi, mahkamah syariah ke, untuk mengesahkan. Qadi dia minta lafazkan satu kali lagi bentuk cerai. Jadi hal ni ulama dia fikir bahawa itu dikata bukannya membuat satu lafaz yang baru, tetapi hanya nak dengar pengesahan, betul ke tak awak ni dah berceraikan bini awak. Macam mana awak cerai? Saya cerai isteri saya dengan talak 1. Okey, jatuh. Tapi kalau saya kalau dia kata saya tak nak duduk dah dengan dia lepas pada ni, dia tak jatuh. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan lepas ni kita berdua tak ada apa-apa dah. Antara kita berdua lepas ni tak ada apa-apa dah. Macam mana nak buat? Jadi kalau lagu tu ulama fiqh kata dia base kepada niat. Base kepada niat. Kalau dia kata lagu tu niat dia memang cerai, jatuh talak. Tapi kalau pergi mahkamah, itulah masalah niat ni payah nak cerita. Kalau kita cakap lagu tu, aku cerai engkau dengan talak aku lepas ni kita tak ada apa-apa dah berdua. Aku tak nak tengok dah muka engkau, tak ada apa-apa dah. Dalam hati tu tak ada apa-apa tu niat cerai. Maknanya di sudut fiqhnya jatuh. Katakan benda ni tak ada ulama yang kata contoh tak ada ulama yang kata tak jatuh bila dah niat cerai walaupun lapasnya begitu. Maka bila dah gitu keadaannya, maka kita ingat ke tak cerai lagi, sebab kita tak lafazkan benda tu kan. Tak lafaz aku cerai engkau dengan talak 1. Jadi lepas tu tuan-tuan, habisnya edahnya, kita fikir tak ada edah. Sebab kita fikir tak cerai, tapi hati kita memang niat cerai. Jadi benda ni, isu-isu ni insya-Allah saya akan cuba bentangkan dalam setiap hari Sabtu lah. Saya akan cuba bentang. Termasuk geram sangat pada bini. Geram sangat ni. Aku cerai engkau dengan talak 4. Terlebih 1. Macam mana tu? Cerai engkau dengan talak 4 tu maknanya terlebih 1. Dia boleh 3 je. Dia sekaligus. Sebab nak marah sangat ni, benci sangat, nak marah, puas dah. Sabar, perangai isteri tak berubah juga. Akhir sekali aku cerai engkau dengan talak 4.
habis, terlepas. Persoalan dia jatuh 4, jatuh 3 ke ataupun jatuh 1. Jadi benda ni kena ada ilmu orang panggil, dan saya rasa benda-benda lagu ni lah yang kita untuk Masjid Rahimah ni kita nak cuba bahaskan benda-benda baru. Tapi berlaku, bukan benda baru. Benda tu berlaku. Bukan tak berlaku. Tapi kita tidak membahaskan benda-benda lagu ni dalam pengajian. Jadi kita nak cuba upgradekan, dan saya untuk program-program yang seperti ini nak panggil Dr. Basri ke siapa-siapa lah orang-orang luar ni, saya ingat kita stop dulu. Kita stop dulu sehingga masalah PA sistem kita selesai. Sebab saya tak nak buat satu program yang bagus tapi orang yang mendengarnya tak tahu apa-apa. Jadi saya dah perasan benda ni, rupa-rupanya kita punya PA sistem kita ada masalah. Baru ni kita buat program Dr. Basri, Muslimat ramai komen. Bom tak clear. Yang duduk belakang sana komen juga. Kalau khutbah Jumaat, dia orang kata kalau duduk belakang sana lagi tak dengar apa-apa. Jadi tak ada guna lah, poin bagus tapi orang tak boleh nak dengar. Jadi kita nak cuba selesaikan masalah PA sistem ni paling lewat dalam masa 1 bulan. Jadi kita akan putuskan dalam mesyuarat secepat mungkin untuk buat orang panggil penukaran tentang PA sistem. Ramai yang komen. Maknanya kita konsultan yang kita panggil pun dia orang yang kata memang kena tukar baru. Tak boleh kata orang ada masalah ujung sana pasang sana pula satu. Dia tak boleh lagu tu rupanya. Ada problem dalam Muslimat, cari sound baru pula. Tak jadi. Dia kata sistem kena tukar baru. Dan kita pun dah survey, maknanya tidak kurang daripada RM50,000. Jadi tuan-tuan bolehlah maknanya nak semai ajak minta kuat semangat sikit supaya bila kita announce minta duit tu bagi RM1,200. Kalau bagi RM1,000, 50 orang dapat RM50,000. Semai ajak minta kuat semangat sikit sebelum kita announce. Jadi saya rasa itu saja. Sekian. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.